Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di Garasi TV untuk siaran 3 petang hari Jumaat. Penghulu segala hari ini. Alhamdulillah kepada mereka yang dapat menunaikan solat Jumaat ni hari. Kerana kita tahu di negeri-negeri yang PKPB, Alhamdulillah lah, insyaAllah solat Jumaat akan dilonggarkan tu hingga memenuhi arahan penjarakan sejadah 1.5 meter bagi tiap sejadah. Di Perlis PKP pemulihan, mungkin Perlis lah pun lebih awal lagi melonggarkan syarat bagi sembahyang Jumaat ni. Manakala masjid-masjid di Kuala Lumpur telah boleh dipenuhi oleh jemaah tetapi dengan syarat 1.5 meter bagi setiap sejadah. Jadi Alhamdulillah saya rasa tak kurang daripada 100 ke 150 orang dapat bersolat. Kalau di masjid negara tu boleh mencapai hingga 500 orang tu dengan keluasan masjid negara. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang semalam seharian bersama kami. Walaupun angka malam tadi hanya sekitar 900 orang, tapi masih menarik kerana kita ada banyak masa sengang. Jadi kita dapat berbual panjang mengenai setiap helai seluar yang kita jual, kain-kainannya, sejarahnya, reputationnya. Kerana semalam banyak kita naikkan seluar-seluar item lampau atau item yang mewakili zaman-zaman lampau serta beberapa item butik. Jadi dapatlah kita bersembang-sembang sikit tentang kain-kainan ni. Dan juga kita dapat flash produk 3 helai jeans yang akan dipasarkan oleh Garasi, iaitu item 18 OZ slim tapered, item bush pant 17.5 OZ dan item 5 pocket 16 OZ. Macam mana saudara tahu bahawa harga-harga telah pun dimaklumkan semalam, iaitu bagi item 18 OZ ia tak akan melebihi RM650, manakala bagi item 16 OZ dia tak akan melebihi RM500. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang memberi respon kepada foto Pian Habib yang akan muncul malam ini sebagai tamu. Kerana itu hari Pian datang dengan t-shirt-t-shirtnya yang menarik tetapi tak dapat anda lock kerana tiada yang dia sediakan. Tapi malam ni dia menyediakan 60 t-shirt menarik, saya rasa, daripada Osman Tikus, kembara seniman jalanan, dan mungkin 2 item tu, salah satu lagi mungkin adalah Pian Habib dan bukunya. Dan kita telah menerima lampu hijau daripada ITBM. Mereka akan menghantar lebih kurang 60 juga naskah buku Pian Habib, puisinya, yang belum pernah terjual. Kerana dulu yang kita jual adalah kumpulan artikelnya. Jadi malam ni jangan lupa bersama dengan Osman Tikus, Pian Habib, penyair tersohor, lelaki yang pernah dianugerahkan anugerah juri sebagai pelakon khas terbaik tetapi menolak anugerah pada Festival Filem Malaysia yang ke-6 sekitar pertengahan tahun 80-an. Jadi harap malam ni kita lepak, kerana Pian macam biasa dia akan belanja puisi-puisi dia. Itu yang menarik tu, puisi-puisi dia. Manakala malam esok akan lebih istimewa kerana malam esok adalah tribute kepada seniman hebat Khalid Saleh, di mana pengarah filem terkenal yang banyak mengarahkan filem-filem yang dilakonkan oleh Khalid Saleh, iaitu Uwe Haji Saari, akan hadir besok sendiri di studio untuk memperkatakan siapakah Khalid Saleh di mata beliau sebagai seorang pengarah. Kerana Khalid Saleh menjadi tulang belakang kepada banyak filem-filem Uwe yang terkenal, antaranya adalah Jogo, Kaki Bakar, Buai Laju-Laju. Jadi besok Khalid Saleh orang yang paling akrab dengan Uwe Haji Saari, orang yang paling akrab dengan Khalid Saleh dari segi keterampilannya sebagai aktor filem, yang membawanya memenangi award pelakon lelaki terbaik melalui filem Kaki Bakar. Satu pencapaian yang luar biasa, kerana hanya Khalid Saleh sajalah aktor selepas P. Ramlee yang pernah memenangi anugerah Festival Filem Asia. P. Ramlee memenanginya melalui filem Anakku Sazali, dan Khalid Saleh memenanginya melalui filem Kaki Bakar. Dalam jarak waktu yang jurangnya sangat jauh tu, sekitar 40 tahun lebih, menjangkau 50 tahun tu, barulah kegemilangan P. Ramlee sebagai pelakon lelaki terbaik Festival Filem Asia mendapat kesinambungannya. Kerana sebelum itu hanya Roshamno saja yang pernah memenangi pelakon pembantu lelaki terbaik Festival Filem Asia melalui filem Lenjan.
Dan malam besoklah kita akan bersama dengan UA Haji Sa'ari untuk memperkatakan mengenai Khalid Saleh. Malam ni kita akan bersama dengan Pian. Pian akan belanja baca puisi dengan aksi-aksinya. Dengan konsep malam ini adalah baca puisi jalanan stream studio Garasi TV, di mana kita akan cuba mengembalikan memori zaman kegemilangan baca puisi jalanan yang dipelopori oleh Pian Habib dan kawan-kawannya pada tahun 80-an. Dan kemudiannya hampir 30 tahun puisi jalanan terhenti dan tiada kesinambungan generasi penyair dan juga seniman yang sanggup berada di tepi-tepi jalan mempromosikan puisi-puisi Melayu. Hampir tidak ada lagi. Jadi Pian akan kembali besok sebagai antara pelopor yang masih aktif, walaupun tidak lagi membaca puisi di jalanan kerana condition Kuala Lumpur yang tidak lagi meraihkan penyair-penyair yang membaca puisi. Tapi alhamdulillah sekurang-kurangnya beliau mencatatkan sejarah bahawa puisi pernah dibawa ke khalayak ramai di jalanan dan mendapat sambutan yang sangat hangat pada pertengahan tahun 80-an, di mana Pian Habib bersama pengarah filem terkenal Nasir Jani, bersama dengan pelakon terkenal Kamarul Haji Usop dan beberapa aktivis yang lain, termasuk Khalid Saleh juga, arwah Allahyarham Khalid Saleh. Kita akan update beberapa benda je petang ni, terutama benda yang dianggap paling mengejut dan paling menarik untuk perkembangan dunia memahami apa yang sedang berlaku sekarang dari segi kesan positif COVID-19 ni, terutama penemuan terbaru mengenai keberkesanan vaksin Pfizer. Kita akan bincang sekejap lagi. Bagi tuan-tuan yang mencari barang, petang ni saya lelong. Betul-betul lelong, di mana set-set semalam yang saya naik tu hari ni saya akan habiskan je. Saudara boleh mendapat 8 lai kemeja pada harga RM80. Saudara boleh mendapat baju sukan juga dalam harga murah. Saya naikkan juga barang-barang yang ada di belakang, item-item yang sebenarnya selalu saya simpan kepada pemain di sebelah malam, tapi kita turunkan kepada tuan-tuan. Ini adalah item-item baseball made in USA. Ini adalah baseball made in USA yang kita nak turunkan kepada saudara. Begitu juga track top dari jenama-jenama hebat Likok Sportif Adidas, Nike dan juga jenama Puma yang kita akan turunkan kepada saudara dengan harga yang murah. Kerana kalau kita turunkan semalam pada harga 100 ke 120, berarti saudara petang ni akan menikmatinya pada harga RM80. Saya boleh bagi tahu pada saudara, bagi mereka yang memburu tie-dye dan mereka memburu kemeja kerja, anda akan mendapat bonus, di mana saya double up barang tu tapi saya kekalkan harga. Berarti saya rasa 6 lai 80 ataupun 8 lai 80 macam tu lah. Tapi bonus untuk saudara petang ni sebab saya nak habis ada 20 set je. Berarti kalau saya kombokan ada 10 set saja, 10 orang yang bertuah saja akan mendapat kemeja ni pada harga durian runtuh. Kerana kita nak tutup saja baki, kerana kita telah menjualnya sekitar 45 set pada harga 80, kemudian 20 set pada harga 60. Tapi hari ini kita nak setkan menjadi 6 lai. Sama ada 6 lai 80 atau 6 lai 60, saya akan decide sebentar lagi. Tapi kita dah putuskan kita nak habiskan kemeja kerja ataupun kemeja casual ni. Kemudian saya akan pergi kepada item. Saudara berpeluang bermain item petang ni, termasuk item jeans. Tetapi waktu yang sama saya akan mulakan dulu dengan item lelongan untuk menghabiskan kemeja kerja. Kalau saudara nakkan track top pun saya belanja. Track top ni tuan-tuan, saya boleh belanja pada tuan-tuan sampai track top, track shoot di bahagian atas. Dengan jenama yang bercampur-campur. Saya boleh belanja pada saudara sampai RM270 kalau saudara nak. Saya naikkan. Tapi saya akan naikkan benda yang dah dijadualkan lebih dulu untuk saudara lock pada petang ini. Kita ada berapa angka saya, Amin? 382, angka yang tinggi itu untuk cepat dalam tempoh beberapa minit. Dunia dikejutkan oleh satu penemuan yang tidak pernah dijangka. Ketika ujian klinikal tahap pertama COVID-19 dilaksanakan, begitu juga ujian klinikal tahap kedua. Dan setelah 44,000 orang diuji di bawah Pfizer dan juga Pfizer BioNTech dan juga Moderna AS ni, ujian ini membuktikan setelah 2 suntikan barulah dia mencapai tahap kepulihan 95%. Tetapi hari ini semua pakar telah menemui kesan baru di mana Pfizer dan Moderna AS dengan 1 suntikan saja boleh mencapai tahap kepulihan 92%. Ini menjadikan banyak pakar-pakar mula menyarankan kepada WHO untuk tidak mengenakan 2 suntikan seperti mana yang dijadualkan pada peringkat awal, kerana mereka yang hampir 3 juta atau 4 juta orang yang menerima suntikan di United Kingdom dan mereka yang hampir 8 juta orang yang menerima suntikan di Amerika Syarikat
telah menunjukkan tanda-tanda tubuh mereka berjaya berimunisasi hanya dengan melalui satu suntikan vaksin, dan angka pencapaian positifnya sangat tinggi, iaitu 92%. Dunia menyambut berita ini dengan penuh gembira kerana dengan jumlah ini bererti sekiranya satu vaksin untuk satu orang, bererti angka suntikan akan berganda. Sebagai contoh, 500,000 vaksin yang akan sampai di Malaysia di bawah jenama Pfizer ni pada bulan Mac nanti. Kalaulah WHO meluluskan penemuan kajian-kajian pakar yang turun ke lapangan dan melihat sendiri per orang dan setiap individu yang disuntik, di mana sistem imunisasi tubuh mereka berjaya meningkat pada 92% melalui satu suntikan saja dan kemudian dipersetujui oleh WHO, berarti negara-negara yang menerima dos berdasarkan jumlah bahagi dua, di mana seorang akan menerima 2 suntikan, boleh mengubah formula suntikan dengan menjadikan satu dos satu suntikan. Berita gembira ini akan membolehkan lebih ramai penduduk dunia mendapat akses kepada suntikan ini kerana bahan yang sedang disediakan oleh Pfizer dan juga Moderna AS adalah berasaskan 2 suntikan untuk satu orang. Dalam arti kata mudah, sekiranya vaksin ini sampai ke Malaysia pada bulan Mac yang dijadualkan untuk suntikan 500,000 orang, dengan 1 juta vaksin, berarti dia boleh menyuntik 1 juta orang. Sekiranya vaksin Pfizer juga berada dalam fasa kedua, iaitu pada bulan Mei, yang boleh menyuntik 6.5 juta orang. Kalau 6.5 juta orang ni, dengan 13 juta vaksin, sekiranya vaksin Pfizer itu adalah separuh, berarti vaksin Pfizer adalah separuh, berarti kita ada 6.5 juta vaksin, berarti 6.5 juta orang boleh disuntik menggunakan vaksin Pfizer dengan satu saja suntikan, manakala baki lagi dapat menyuntik 6.5 juta orang lain berdasarkan vaksin lain. Sama ada vaksin yang datang itu adalah vaksin Sinovac daripada China, yang masih lagi setakat ini belum mengumumkan sebarang penemuan baru sama ada 1 atau 2 suntikan, tetapi ia dapat menyuntik 3 juta orang. Berarti dalam fasa kedua, walaupun sasaran kita adalah 6.5 juta orang, ada kemungkinan Malaysia boleh mencapai suntikan 10 juta orang pada bulan Mei nanti. Ini adalah berita yang memeriahkan dunia dalam harapan untuk melihat vaksin ini disuntik dengan secepat mungkin. Sekurang-kurangnya kalau pada setengah tahun yang pertama, itu pada bulan Jun nanti, kira-kira 20% penduduk dunia dapat menerima akses terhadap vaksin ini, ekonomi akan boleh dibuka dengan pantas. Apatah lagi sekiranya yang menerima 20% suntikan adalah mereka yang berkhidmat di barisan depan, ahli-ahli perniagaan, mereka yang bekerja dalam sektor penerbangan, mereka yang bekerja dalam sektor perhotelan, dan mereka yang berada dalam frontline perniagaan. Kerana 500,000 adalah frontline bagi rawatan, tetapi kita berharap frontline yang berada dalam bidang perniagaan juga diberi keutamaan bagi membolehkan ekonomi cepat dipacu, dan akhirnya apabila jendela ekonomi dibuka di negara-negara maju, Malaysia tidak terlambat untuk menyertainya kerana kita telah bersedia apabila barisan depan ekonomi, iaitu pemain-pemain ekonomi yang boleh membantu negara memacu ekonomi, dapat bergerak dan meneruskan rundingan-rundingan ekonomi, melepasi sempadan negara apabila sekatan ataupun halangan kekangan perjalanan buat masa ini hampir 99% menghadapi lockdown di seluruh dunia. Itu berita yang kita terima terkini daripada vaksin melalui pakar-pakar yang berada di lapangan, dan pakar-pakar telah pun menghantar laporan rasmi kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ini saya rasa antara berita yang paling luar biasa, kerana kadar ini akan membolehkan negara-negara seperti Jepun umpamanya membuat suntikan pantas, kerana Jepun menguasai 133,000 suntikan untuk 65 juta rakyatnya. Tetapi sekiranya Jepun mendapat hampir separuh daripada suntikan daripada Pfizer, ia telah mencukupi untuk menyuntik seluruh rakyat Jepun. Manakala bakinya dapatlah Jepun edarkan kepada negara-negara berdekatan yang masih lagi mengalami kekurangan bekalan. Jadi penemuan Pfizer dan Moderna AS adalah dua penemuan yang luar biasa yang akan membantu kita lebih cepat memerangi COVID-19 dan membolehkan vaksinisasi diakses oleh lebih ramai orang. Kemudian kita akan pergi pula kepada mas dengan jalur gemilang. Ya. Untuk pengetahuan saudara bahawa pengangkutan rasmi yang akan membawa masuk 500 vaksin pada bermula pada 26 Februari ini dan sepanjang Mac nanti adalah menggunakan perkhidmatan Malaysia Airlines System, di mana MAS dengan rasminya dilantik sebagai syarikat yang akan mendapat kontrak daripada Kementerian Sains, Inovasi dan Industri sebagai
pengangkutan rasmi udara untuk menerbangkan vaksin ini daripada Amerika Syarikat terus ke Kuala Lumpur dan kemudian menerbangkannya ke negeri-negeri yang mempunyai pensetoran, iaitu Sarawak untuk di Malaysia Timur, dan kemudian menerbangkannya ke Pulau Pinang bagi kegunaan di utara, dan menerbangkannya ke Kelantan dan ke Terengganu serta Pahang bagi membolehkan akses suntikan di Pantai Timur dapat dilaksanakan serentak, terutama dalam ketika kita menerima berita gembira bahawa jumlah vaksin kemungkinan tidak lagi 2 suntikan kepada 1 orang tetapi 1 dos untuk 1 orang. Bagaimanapun saya memberitahu anda juga ada berita yang mengecewakan selain daripada vaksin yang disuntik sekarang disahkan berkesan untuk mengatasi strain 511 UK, tetapi ramai pakar mengatakan vaksin ini gagal menangani mutasi virus daripada strain 711 Afrika. Ramai yang telah pakar yang berada di Afrika mengatakan vaksin ini tidak berkesan untuk di Afrika. Berarti mereka terpaksa melihat semula mutasi virus di Afrika dan menyesuaikannya semula dengan vaksin baru. Bagaimanapun setakat ini vaksin yang mutasi kuman yang berada di Afrika, di varian yang berada di Afrika belum disahkan merebak di negara-negara asing. Kita harap dengan terhadnya pergerakan perkomunikasi udara dan lautan di Afrika, ia tidak akan mudah merebakkan virus ini keluar daripada benua tersebut. Bagi membolehkan pakar-pakar sains mendapatkan kembali contoh virus ini dan membina kembali virus senyap dan menghasilkan vaksin baru yang lebih berkesan. So ada 2 berita, satu berita baik dan satu adalah berita buruk. Kerana berita buruk menggambarkan bahawa vaksin yang disuntik di Afrika Selatan tidak berkesan. Untuk mereka yang bertanya mengenai soalan mereka yang telah pulih daripada COVID-19 apakah akan dijangkiti lagi? Sah akan dijangkiti lagi. Pakar telah menemukan penemuan kajian saintifik. Apabila anda dijangkiti oleh virus COVID-19 dan anda pulih dengan menggunakan sistem imunisasi pada badan anda, sistem itu hanya kekal 8 bulan. Berarti apabila kuman COVID masuk dan tubuh mengeluarkan imunisasi, kemudian kuman vaksin hilang daripada tubuh dan tubuh pulih. Dan imunisasi yang dicipta oleh tubuh hanya akan bertahan selama 8 bulan. Kemudian dia akan melenyap pergi kerana dijangkanya kuman virus telah tidak ada dalam badan. Ini telah sah mengatakan bahawa sekiranya seseorang dijangkiti oleh virus COVID-19, tidak bererti dia tidak boleh dijangkiti lagi. Kerana sistem imunisasi yang dibina oleh tubuh bukanlah sistem imunisasi seumur hidup. Dia hanyalah sistem imunisasi yang kekal hanya 8 bulan. Jadi sah jawapannya, sekiranya seseorang dijangkiti COVID-19, apakah dia berpotensi untuk dijangkiti semula? Ya, kata pakar, selepas 8 bulan dia terdedah untuk dijangkiti semula. Untuk berita terbaru mengenai Myanmar, dah ada tekanan yang sangat besar, tuan-tuan. Ketara ni perang dingin antara Barat dan China kini merebak dengan menjadikan Myanmar sebagai mangsanya. Oleh kerana rampasan kuasa Myanmar telah disyaki sepenuhnya dilindungi dan juga menerima restu daripada China, hari ini United Kingdom dan Canada telah memutuskan untuk mengadakan sekatan ekonomi ke atas Myanmar. Ini berarti United Kingdom yang tidak lagi berada secara rasmi bersama dengan Kesatuan Eropah menjadi kumpulan yang ketiga mengisytiharkan akan melaksanakan sekatan ekonomi, dan Kanada menjadi negara yang ketiga. Kerana Kesatuan Eropah, 26 buah negara telah membuat keputusan untuk mengadakan sanction, kemudian diikuti oleh UK, kedua dan ketiga sekarang adalah Kanada. Berarti kita masih menunggu keputusan negara-negara besar yang lain yang memainkan peranan yang penting sekiranya mahu menekan rejim junta tentera di Myanmar untuk menerima kesan akibat rampasan kuasa. Kita masih menunggu apakah keputusan Amerika, apakah keputusan 2 negara Asia yang paling berpengaruh yang bukan penyokong junta tentera Myanmar, iaitu Korea dan Jepun. Singapura telah menyatakan bantahan yang keras. Singapura juga telah menyatakan bantahan yang keras. Singapura menjadi negara ASEAN yang pertama menyatakan bantahan yang keras terhadap tindakan junta tentera merampas kuasa. Di mana sidang parlimen yang diadakan di Indonesia meluluskan usul yang dibawa oleh Menteri Luar Singapura untuk mendesak Singapura secara rasmi membantah, memprotes, mengkritik rampasan kuasa di Myanmar. Berarti Singapura mengetuai 10 negara ASEAN, mendahului pendirian rasmi sebagai rakan ASEAN yang menolak kerajaan yang wujud sekarang adalah sebagai kerajaan yang diiktiraf. Kerana sebagai negara ASEAN, mereka menganggap kerajaan yang diiktiraf adalah kerajaan yang memenangi pilihan raya yang lalu, iaitu parti NLD pimpinan Aung San Suu Kyi.
Saya rasa yang lain tu dah tak ada saya nak bagi share dengan saudara. Setakat itu je saya akan share kerana 3 berita ni pun dah memadai kerana dia berita yang besar dan padat tu. Dan saya mengambil masa 20 minit dia untuk berbual dengan saudara mengenai 3 isu semasa ni kerana saya rasa ramai yang akan mula bertanya soalan, terutama mereka yang baru mendengar berita mengenai satu adalah Pfizer mungkin tidak disuntik 2 dos seorang kerana 1 dos telah mencapai 92% keberkesanan. Yang kedua, anda mungkin bertanya mengenai mereka yang telah pulih daripada COVID-19 sebenarnya tidak akan kebal. Mereka boleh mengalami jangkitan kedua. Dan yang ketiga, mungkin ada yang minat-minat sikit nak tanya tentang keadaan Myanmar. Kita ada soalan, kita ada 400 orang lebih ke sekarang? 496, mungkin ada yang ingin bertanya apa-apa soalan. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kerana malam tadi Garasi TV telah melangkaui 77,000 rakan Garasi. Lama kami menanti detik tu, kita tak menanti angka 80 kerana 77 adalah nombor yang kita anggap macam unik sikit lah. Tak ada pun nombor-nombor yang bertuah dan nombor-nombor yang malang, tuan-tuan. Semua nombor-nombor adalah nombor-nombor yang indah. Berarti 77 hanyalah cantik dari segi angkanya saja. Saya ucapkan tahniah kerana malam tadi kita berjaya merentas lebih kurang dalam pukul 12. Itu 77,001 orang dan hari ini kita telah mencapai sekitar 77,050 orang kot. Alhamdulillah atas sokongan saudara, kita berjaya menerima 160 trafik baru semalam. Berarti melengkapkan aspirasi Garasi yang menyasarkan semalam adalah hari merentas garisan 77,000 rakan Garasi. Ada soalan tak, Imin? Ada doktor yang menafikan keberkesanan vaksin yang diberi oleh kerajaan Malaysia. Saya pun tak faham. Sebab vaksin yang diberikan oleh kerajaan Malaysia tak ada. Kerajaan Malaysia membekalkan vaksin yang kerajaan Malaysia menyuntik vaksin yang dibekalkan oleh Pfizer. Jadi berbalik-balik kepada apa yang saya bagi tahu hari ini, pakar-pakar yang berada di lapangan. Doktor ni pun banyak jenis, yang palatau pun banyak juga. Saya tak fikir doktor ini adalah doktor yang pakar dalam virologi. Dia mungkin doktor daripada segmen yang lain. Begini tuan-tuan, seorang doktor berkata, sedangkan di lapangan sekarang di seluruh dunia, terdapat lebih 27,000 orang doktor yang bertugas di lapangan dan mereka berada dalam grade tertinggi, iaitu doktor-doktor pakar, terutama yang datang daripada Amerika Syarikat, Kanada dan seluruh Eropah, di China. Doktor-doktor inilah yang sekarang selama setahun berada di lapangan. Mereka bukan doktor armchair writer, duduk atas kerusi dan memberi pandangan. Mereka tidak mengambil maklumat daripada ESA. Mereka adalah doktor yang terus mendapatkan maklumat daripada lapangan dan kemudian maklumat ini disalur masuk ke dalam makmal dan kemudian makmal mengeluarkan keputusan berdasarkan data dan sains. Saya cerita pada saudara, jangan dikelirukan bahawa tidak semua orang memegang gelaran doktor adalah doktor. Saya jelaskan kepada saudara. Kepakaran dalam dunia perubatan adalah sangat besar. Kita hanya akan mendengar pandangan daripada doktor-doktor yang mempunyai pengkhususan dalam virologi, iaitu menguruskan pandemik atau penyakit berjangkit berasaskan virus membahaya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, doktor tu mungkin dia tak berada ketika jangkitan Ebola. Saya tak tahu rekod dia sama ada dia adalah pakar ketika jangkitan Ebola melanggar Eropah. Apakah doktor yang membuat komen ini adalah doktor yang berada di lapangan ketika MERS-CoV melanda pada tahun 2002? Dan apakah doktor ini mempunyai pengalaman ataupun masih sedang belajar ketika MERS-CoV 2 yang berasal daripada Asia Barat atau dikenali sebagai Middle East MERS-CoV melanda dunia pada 2003? Saya mendengar banyak pandangan-pandangan ni, tapi saya nak bagi tahu dekat saudara, doktor pun ada jenis palatau juga tuan-tuan, yang look for cheap thrill. Doktor juga adalah doktor-doktor glamour yang mencari limelight secara murahan. Doktor adalah manusia biasa dan sebahagian daripada mereka juga mengalami koyak mental. Jadi apa yang kita harus pegang, apakah mendengar pandangan satu yang kontroversi dan kita menolak 27,000 orang doktor yang bertugas di seluruh dunia sekarang yang berada dalam grade tertinggi dalam bahagian virologi dan pandemik serta rawatan-rawatan kesan ini, doktor yang berada di hospital dan merawat, yang mengeluarkan kajian data, doktor-doktor kumpulan pakar yang berada di makmal, yang menganalisis data, dan doktor-doktor yang berkumpul dalam persidangan dan kemudian akan merumuskan maklumat daripada negara masing-masing dan kemudian mencapai satu solusi. Seperti mana kumpulan doktor pakar yang kini berada di lapangan
yang mengeluarkan solusi mengatakan suntikan Pfizer memadai kerana satu suntikan telah memberi 92% tahap kepulihan yang tinggi kepada pesakit COVID-19. Saya dengar doktor ni, saya anggap seorang doktor kalau dia tanpa integriti, iaitu satu adalah latar belakang kepakarannya, latar belakang sama ada beliau seorang doktor yang berada di lapangan, latar belakang pengalaman. Kalau dia doktor palatau yang baru kering hingusnya mendapat sijil kedoktoran, saya ingat dia bukanlah doktor untuk kita pakar, untuk kita rujuk. Tidak semua doktor adalah doktor pakar dan doktor banyak liga dia tuan-tuan. Daripada liga ayam sampailah kepada liga premium. Jadi saya beritahu pada saudara, gelaran doktor bukanlah bererti seseorang itu boleh mengeluarkan fatwa perubatan yang legit dan rigid. Kecuali dia adalah doktor yang kita kaji latar belakangnya. Saya jelaskan pada saudara, nak tahu seorang doktor yang hebat senang saja. Ketik nama dia dan pergi pada jurnal perubatan. Sama ada dia pernah menulis di jurnal perubatan. Di Malaysia hanya terdapat kurang daripada 5 doktor yang pernah dan mempunyai akses dan menulis dalam jurnal perubatan dunia. Bererti jurnal kajian mereka diterima oleh Majlis Perubatan Dunia dan dijurnalkan sebagai satu kajian sains yang boleh diguna pakai untuk rujukan doktor-doktor di seluruh dunia. Salah seorang adalah Dr. Hashim Yaakob yang mana menemui enzim dalam air liur. Dan enzim dalam air liur ini sekiranya dihasilkan dengan lebih banyak, ia dapat membantu pesakit COVID-19, membantu pesakit HIV, mengukuhkan sistem imun tubuh badan mereka, memanjangkan lebih, memperlahankan jangkitan kuman HIV dan kemudian memberi ruang yang lebih banyak kepada mereka untuk mendapat rawatan kesihatan yang lebih baik. Jadi tak mudah tuan-tuan cari profil doktor ni. Doktor ni, saya ingat kalau sekarang seluruh dunia berjuta tuan-tuan, yang mencapai tahap doktor pakar beberapa orang, yang mencapai tahap doktor yang mempunyai kajian jurnal akademik yang kemudiannya jurnal akademik dibawa ke universiti dan dikaji oleh doktor-doktor pakar di seluruh dunia sebagai doktor yang boleh diandalkan ataupun telah diiktiraf. Kerana jurnal perubatan bukan semua orang boleh tulis. Yang saya tahu di Malaysia kurang daripada 5 doktor yang berjaya menulis jurnal perubatan, iaitu pustaka rujukan bagi doktor-doktor di seluruh dunia bagi mengkaji kes-kes yang telah dikaji oleh doktor-doktor lain dan kajian tersebut telah diterima sebagai kajian yang legit dan rigid. Itu je saya belaskan pada saudara. Jangan terkelirulah dengan seorang doktor, tuan-tuan. Kadang-kadang doktor palatau ni pun ramai juga. Macam juga ramai orang main jin. Dia cerita dia terror jin dan dia menjadi palatau jin. Ramai juga orang yang menjadi doktor kerana dia jadi seorang doktor, dia tahu 2-3 benda, dia menjadi palatau perubatan. Tidak, tuan-tuan. Doktor hari ini bukanlah serba tahu. Seorang doktor gigi adalah seorang doktor gigi. Seorang doktor yang boleh mengeluarkan Panadol dan menyuntik orang dan boleh memberi rawatan asas basic adalah doktor basic, dipanggil MO. Seorang doktor yang berada dalam bidik pakar bedah adalah seorang doktor bedah, tetapi seorang doktor bedah yang menguruskan kardiologi bagi kes-kes yang kritikal adalah doktor yang lain pula. Doktor kanser adalah doktor yang lain pula. Jadi jangan terkeliru. Semak latar belakang doktor itu sejauh mana prestasinya dan juga reputasinya dalam dunia perubatan yang membolehkan kita ada keyakinan bahawa pandangannya itu boleh diterima. Okey? Kenapa program vaksin ini diketuai oleh KJ bukannya Dr. Adam? Saya susah nak jawab tu soalan mengapa dia diketuai oleh Khairi Jamaluddin dan bukan Dr. Adam Baba. Saya susah ni adalah urusan politik. Saya tak mau terembat masuk. Kita bagi vaksin tu jalan. Kalau kita bertekak tentang KJ dan tu dia tak membantu kita nak menyelesaikan masalah di mana sistemnya dah jelas. Kaki tangan Kementerian Kesihatan telah pun mengalami PAC, iaitu tugas-tugas untuk merawat sekarang, untuk merawat yang sakit dan dijangkiti. Mustahil beban itu diturunkan kepada Kementerian Kesihatan pula untuk membolehkan pengurusan vaksin dibuat. Maka beban itu diberi kepada kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi dengan baik sangka, kita menganggap bahawa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berarti sekarang beratnya itu tak boleh dipikul oleh Kementerian Kesihatan yang telah mempunyai jadual yang sangat padat. 15,000 lebih kaki tangannya sekarang telah berada di ward dan tak mungkin mereka yang sama juga yang kemudiannya terpaksa bekerja untuk menyusun jadual bagi lokasi suntikan, menyusun jadual membawa masuk vaksin, menyusun jadual pemeliharaan vaksin, menyusun jadual pengedaran vaksin, menyusun jadual tempat-tempat vaksin, mengeluarkan Air Sejahtera untuk saudara mendapat mesej. Lepas ni saudara akan mendapat mesej. Air Sejahtera akan menghantar mesej untuk mendapatkan giliran saudara bila, di mana, dan siapa saudara. Berarti ini teknologi yang telah awal diasaskan oleh Kementerian Sains, Inovasi dan Industri. Jadi artinya mudah, tuan-tuan. Isu untuk menyuntik vaksin ini adalah isu teknikal yang diketuai oleh
Kementerian Khairi Jamaluddin. Manakala kerja-kerja perawatan yang bersifat kepakaran dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi, Kementerian KJ menjalankan kemudahan fasiliti dan juga logistik. Kena faham tu pembahagian dia. Takkanlah kita nak bebankan lagi orang yang berada di Kementerian Kesihatan yang selama ini menyusun begitu banyak data dan tugas-tugas yang menyebabkan mereka dah terbongkang tu tuan-tuan. Untuk meneruskan kerja-kerja baru pula yang datang dengan pengurusan vaksin dan juga memakan tenaga yang banyak. Jadi kita kata daripada Kementerian KJ duduk saja buatlah. Jadi jangan menggunakan item politik. Anggap saja inilah masa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu saja. Tak ada soalan lagi? Okey, ini tentang yang Myanmar dengan China. Okey. Jika benar China di belakang rampasan kuasa bagi menguasai ekonomi Myanmar, China boleh berunding dengan ISP bagi mendapat keputusan tersebut. Contoh Cook, K-Fed. Tak faham soalannya. Myanmar? Jika benar China di belakang rampasan kuasa bagi menguasai ekonomi Myanmar, China boleh berunding dengan ISP bagi mendapat keputusan tersebut. Tak. Dia bertanya, sekiranya China berada di belakang Koditat ataupun rampasan kuasa di Myanmar, mengapa China tak berunding saja dengan Aung San Suu Kyi? Rekodnya adalah Aung San Suu Kyi pro Barat. Ketika Aung San Suu Kyi memperjuangkan demokrasi di Myanmar, dia tidak disokong oleh China. Dia menerima sokongan daripada Barat, termasuk daripada Malaysia. Malaysia antara negara hardcore yang menyokong Aung San Suu Kyi bersama Singapura. Lee Kuan Yew dan Dr. Mahathir antara orang yang hardcore menyokong dan mendesak Myanmar untuk menjalankan pilihan raya. Dan Aung San Suu Kyi bukanlah seorang yang akan mensosialiskan negaranya. Maka mereka memerlukan tentera kerana sebelum demokrasi, pada tahun 2011 tu, tentera bila dia merampas kuasa tahun 1962, tentera daripada tahun 1962 hinggalah tahun 2008 telah melaksanakan sistem sosialis pro-komunis, pro-Cina. Jadi apabila demokrasi berlaku dan China mula melihat kalaulah sekiranya kerajaan demokrasi NLD ini kekal, ini akan menyukarkan China mendapatkan tempat dan tapak di dalam bumi Myanmar kerana tentera hanya mempunyai 25% kuasa. Maka itulah cara mudah adalah tentera merampas kuasa dan menjadikan tentera sebagai sekutu. Ini sejarahnya tuan-tuan. NLD adalah parti yang pro-demokrasi dan pro-liberal Barat. Senang. Bererti selama ini Aung San Suu Kyi adalah tokoh yang mendapat kuasa dan jawatan melalui partinya NLD atas sokongan Barat. Di mana negara-negara demokrasi Barat yang menyokong demokrasi di China dibentuk. Mendesak dan hingga wujud negara demokrasi. Mustahil dia akan berpaling dan bercakap dengan China. Of course lah dia akan lebih berpaling dan bercakap dengan Barat untuk menjadikan Myanmar lebih negara pro-Barat. Berdasarkan selama ini Barat lah yang menyokongnya. Mustahil dia berpaling bercakap dengan kerajaan China kerana kerajaan China lah yang menyokong rejim sosialis Myanmar daripada tahun 1962 hingga tahun 2008. Itu logik dia. History di belakang geopolitik dan geoekonomi dan geomilitary yang sedang berlangsung di Filipina. Okey? Tentang luar jeans pula. Soalan yang bilang, adakah jenama jeans pada kain seperti Zara ataupun Guess? Cara penggunaannya sama selai-selai seperti mengetahui samurai. Sekejap. Ada orang bertanya mengenai jeans kepala kain daripada keluaran apa yang disebut sebagai butik branded dengan founder branded. Beza lah tuan-tuan. Untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan, sebagai contohnya, hari ni aku pakai apa? Aku pakai Japan Japan Blue Jean. Kalaulah saya pakai PBJ, Pure Blue Jean yang saya pakai semalam, aku salah sebut Oni Denim tuan-tuan. Pasal minggu ni ada 11 slice luar saya beli. Jadi saya dah tak tahu dah mana satu yang saya beli. Jadi pakai itu terlupa ini. Sebenarnya yang saya pakai semalam bukanlah Oni Denim. Saya pakai semalam adalah PBJ Green Cast. Okey, saya beritahu pada saudara kan. Kalau saudara tengok sejarah Iwaya, Hidehiki yang mengeluarkan Ebisu, saudara melihat sejarah Hiroshi Okamoto yang mengeluarkan jenama
bukan Pero, jenama Real McCoy dan juga Joy McCoy. Okey, kalau saudara lihat sejarah. Mereka ini adalah orang yang bekerja dalam industri jin. Berarti mereka menghasilkan A to Z jinnya. Iwaya yang menghasilkan Pure Blue Gin yang saya pakai semalam. Beliau bermula sebagai seorang salesman. Salesman yang mendapatkan bekalan kain berkualiti untuk syarikat tempat dia bekerja. Jadi dia mengenal begitu banyak orang mengeluarkan kain dan dia adalah seorang yang celik kain. Maksudnya tengok kain, pegang kain, raba kain, dia tahu. Hinggalah apabila dia berusia 24 tahun, pada usia yang sangat muda, dia mempunyai inspirasi untuk menghasilkan jin yang sendiri kerana dia tahu kualiti-kualiti kain, dia tahu teknik-teknik tenunan kain. Jadi dia membeli sebuah mesin tenunan kain dan menghasilkan kain yang sendiri. Tetapi dia setahun dia gagal menghasilkan seluar. Baca saja artikel saya dekat bawah tu, cari balik dekat Facebook tu, type saja Iwaya. Saudara akan baca sejarah Iwaya. Jadi Iwaya apabila dia menenun kain, kainnya berjaya tetapi setahun dia menghasilkan seluar yang tak boleh dipakai. Hanya selepas setahunlah itu keluarnya model pertama Pure Blue Gin. Ini sejarah. Kalau saya cari dekat saudara pula, Yamane. Yamane adalah pengasas Evisu. Yamane adalah seorang pecinta seluar jin yang kemudiannya belajar tentang kain dan kemudian menghasilkan seluarnya sendiri. Kalau saudara baca pula tentang Hiroshi Okayama yang menghasilkan, mula-mula dia dalam The Real McCoy dan sekarang dia mengeluarkan jenamanya sendiri selepas berpecah, iaitu The Toy McCoy. Beliau adalah orang yang menggembara ke Amerika, mengumpulkan semua barangan-barangan vintage tentera yang dikeluarkan oleh USA selama 2 tahun. Dia jadi hippies, kolek barang, hantar ke Jepun, kolek barang, hantar ke Jepun, kolek barang, hantar ke Jepun. Sampailah dia menjadi kolektor kain yang terkenal, kolektor jin yang terkenal di Jepun. Dan kemudian daripada situ dia ingin mengeluarkan jinsnya sendiri. Kerana modal dia membeli banyak, dia meniaga jin kerana dia pun dah dianggap war and fu jin Jepun. Kerana dia memiliki, dianggap antara 10 orang yang memiliki harta jins vintage yang paling bernilai di dunia. Maka dia keluarkan barang dia. Kemudian datang pula saya cerita pada saudara mengenai seorang lagi yang bernama Shinichi Hiraki. Shinichi Hiraki yang kemudiannya menjadi pengasas Ironheart. Shinichi Hiraki bekerja selama 23 tahun hingga tahun 2002 dengan jenama Edwin. Dia bekerja dengan dia celik semua. Dia tahu kain, dia tahu jin kerana dia adalah pengarah kreatif bagi Edwin. Jadi berarti kalau saudara tengok Edwin daripada tahun 80-an sampailah tahun 2002 tu, kebanyakan jin itu adalah idea-idea daripada Shinichi Hiraki. Bezanya mereka ni semua, mereka menghasilkan kainnya sendiri, dye-nya sendiri, tenunannya sendiri, pembenangannya sendiri. Sebab tu mereka boleh mencipta kain selabi, mereka boleh mencipta kain nepi, mereka boleh mencipta dye yang baru sekarang ni dipanggil kaki shibu. Itu history mereka. Manakala kepala kain jenama. Kepala kain jenama mereka adalah keluaran butik. Orientasi mereka bukanlah tentang dye-dyan dan kain-kainan. Orientasi mereka adalah tentang potongan, tentang design-designan. Itu berbeza tu. Kebanyakan daripada kalau saudara beli kepala kain, tuan-tuan, dengar sini sayang, itulah bezanya tuan-tuan beli samurai 1,600. Saudara beli Oni denim yang macam ni saja 1,400. Saudara beli saja kain yang terbaru sekarang ni sempena dah habis dah pun, sempena 15 tahun Momotaro 1,490. Berbanding kalau saudara barang-barang butik yang saudara beli di bawah fashionnya kerana Calvin Kleinnya, kerana Zara-nya, kerana mereka ini adalah penguasa jeans dunia. Kerana mereka mengeluarkan dalam volume yang banyak, dipakai oleh artis-artis terkenal. Mereka adalah orang yang mengeluarkan design. Mereka design jeans dan kemudian mereka beli material yang sesuai, mereka buat. Sebab tu saya beritahu pada saudara, 22 jin yang terlaris di dunia, tidak ada satu jin Jepun pun yang disenaraikan. Kerana jumlah pengeluaran jeans Jepun sangat terhad. Kerana kainnya dihasilkan sendiri, benangnya mereka pilih sendiri dengan menggunakan cotton Zimbabwe, dye-nya mereka hasilkan sendiri daripada menggunakan pohon indigo yang tumbuh di Kepulauan Ryukyu. Dye itu kemudian mereka bentuk yang dinamakan sebagai indigo dan juga sebagai natural indigo dan indigo. Mereka melakukan sistem manual, menjadikan keluaran jin Jepun sangat terhad. Sebab tu saudara, Ipin Hashim dia kecewa. Dia masuk bidding saiz dia tak dapat. Saya masuk nasib baik, 34 saiz saya habis, 35 saya dapat. Ini tak pernah berlaku pada jin-jin butik kerana mereka keluar dalam bentuk banyak. Sedangkan jin-jin Jepun, macam saya kata saya masuk, 34, hanya 60 lai je ditawarkan kepada seluruh dunia. Kemudian saya 35, 60 lai. Jadi kita paksa bernasib baik. Jadi pukul 8 tu semalam, pukul 8 kemarin dulu,
Semua pemburu-pemburu jin masuk. Saya nasib baik diingatkan oleh seorang yang masuk dalam post saya tu, kata, bang, cepat buru bang. Kaki pisang pisang kaki tengah berjalan. Kaki Shibu ni dia orang sebut pisang kaki. Saya pun masuk. 12.23 saya masuk, saiz 33, saiz 34 masih ada 3 lai. Saya tak pandai beli online, hubungi anak saya. Anak saya masuk 7 minit lambat je, sold out. Kemudian saya kata pada anak saya, jam saiz 35. Jam saiz 35, ada lagi 3 lai. Itu yang saya dapat, saiz 35. Itu beza dia, kerana Jepun mengeluarkan berdasarkan jumlah yang sangat terhad, kerana pembikinannya adalah limited edition. Itu menjadikan harganya riban-riban. Yang semalam dok kata harga Yahudi lah, harga apa. Pala tahu dia tak tahu apa satu. Lepas tu dia nak jadi macam tahu. Tiba-tiba nak bawa fatwa Yahudi untuk menggambarkan dia tahu benda yang dia tak tahu. Lepas tu dia nak jadi pala tahu. Akhirnya orang tahu dia tak tahu apa-apa. Kecuali dia belagak tahu untuk bagi orang kata dia tahu lah. Akhirnya orang tahu, hang tak tahu. Itu beza dia tuan-tuan. Bermain jins ni kena tahu history, mekanisme perniagaan dan juga bagaimana uniknya selai jin. Itu saya jelaskan pada saudara, jins Japan adalah dianggap sebagai craft hand jeans. Manakala jins-jins jenama yang 24 jenama besar dunia tu yang diketuai oleh Levi's, sampai yang terakhir aku tak boleh ingat lah, 22 Sky apa tak, aku tak boleh ingat, aku tak pernah dengar brand tu. Sebab brand dunia nombor 1 adalah Levi's, diikuti nombor 2 adalah Lee, nombor 2 adalah Wrangler, nombor 3 adalah Diesel, nombor 4 adalah Lee, nombor 5 adalah Pepe Jeans, nombor 6 adalah Calvin Klein. Kemudian diikuti oleh True Religion, dan nombor 8 adalah Diesel. Itu susunan dia. Aku ada dalam artikel, Google saja artikel saya dekat bawah, saya dah tulis dah. 14 jeans terbaik Japan dan 24 jeans terbaik dunia. Jeans Japan tidak disenaraikan dalam pasaran dunia kerana keluarannya adalah keluaran terhad. Dengar sini sayang, sebab tu abang selalu cakap, kalau jumpa Evisu kain 14, saya sebut kain 14, kain 14, kain 14, kain tu kena diambil. Kerana keupayaan Evisu bagi kilang 1991 hingga kilang 1995 hanya menghasilkan 14 lai seluar sehari. Sebab itulah untuk lebih produktif, yang mana telah memindahkan operasinya ke China untuk menghasilkan jeans yang lebih banyak untuk volume yang lebih besar. Menjadikan ada cerita bila kita cerita kain 14, kain China dan kain keluaran Japan yang bukan 14. Kain 14 ni pegang raba kita boleh tahu. Itu kain 14, kain yang terbaik dalam sejarah yang saya anggap dihasilkan oleh Evisu. Begitulah juga saya kata sekarang ni orang duk keluar macam-macam ni. Dia jadi mahal kerana kain ni adalah kain terhad, menggunakan kapas terbaik, dye bikinan tangan, tak guna dye sintetik tuan-tuan. Itu membezakannya. Jadi kalau saudara beli barangan butik, tuan-tuan, ni, aku buka lah 130, 140. Walau dia adalah Tommy Hilfiger kerana dia penghasilan massal, penghasilan banyak. Mustahil lah barang denime ni, yang dihasilkan dengan mesin tenunan dengan benang yang ditenun dengan kapas yang ekspor dan terpilih. Kapas ni menggunakan kapas Zimbabwe dan juga dicampur dengan kapas Jepun. Kemudian dihasilkan di Osaka dengan jumlah pengeluaran yang sangat terhad kerana dia bukan order kain daripada Pakistan dia jahit. Dia bukan order kain daripada India dia jahit. Dia bukan order kain daripada China dia jahit. Ini adalah kain bikinan tangan yang mereka hasilkan di kilang mereka sendiri. Sebab tu, setiap jenama-jenama Jepun yang A-class ni, setiap kain dia bukan kain tiruan. Setiap tuan punya kain memiliki desain kain yang sendiri. Macam ni saya pakai PBJ ni. Ni PBJ ni. PBJ pula dah aku hari-hari. Ni JBJ. Berarti kilang JBJ ni, owner dia menghasilkan tenunannya sendiri. Untuk mendapatkan selabi yang kaki Shibu yang warna begini. Dan benda begini tidak akan ditemuikan ke atas seluar yang lain. Kerana kilang yang menghasilkan benang tu dihasilkan sendiri tenunan benang dia. Dia ada tekstur benang dia, dia ada cara dia menyukap benang, sama ada dia nak jadikan pioli selabi, dia nak jadikan pioli nepi, ataupun dia nak jadikan apa-apa kain. Itu membezakannya supaya saudara faham. Apabila saudara beli kepala kain butik dan kepala kain Japan dan kepala kain yang berkualiti tinggi. Macam semalam ada orang duk pergi-pergi bila aku bagi tahu harga 650. Mahal. Kata dia harga Yahudi. Nak beli murah pergi Jekyll. Dalam dunia kita ada banyak pilihan. Jangan datang nak main Ozian. Gini tuan-tuan. Kau nak masuk Starbucks, kau nak samakan dengan kedai kopi Pak Leman. Pak Leman jual kopi 60 sen je. Marahlah orang Starbucks tu. Dia menggunakan kopi Arabica yang dibawa masuk daripada Somalia dan Ethiopia. Menggunakan kapal yang menggunakan cas yang tinggi. Dia menggunakan mesin proses mengikut teknologi sains bagaimana mengurangkan kafein daripada tersedut oleh udara tetapi masuk sepenuhnya dalam kopi. Kopi Pak Leman, kopi yang dipetik daripada ladang, menggunakan mesin tangan. Jadi kena faham tuan-tuan. Jangan kau serbu masuk. Lepas tu jadi itulah.
buat-buat tahu, cakap macam-macam tahu lah, kali orang tahu, kau tak tahu apa-apa lah, kali kau hanya pala tahu aja. Itu saya marah betul tu komen yang mengatakan harga gini tuan-tuan. Kalau semua barang Yahudi, pakai je Jekyll. Sebab Jekyll tu Malaysia. Kau pakai saja barang Jekyll, tak ada siapa nak marah. Okey? Saya nak bagi tahu lagi satu kan, kalau kita nak tarik benda ni jadi panjang-panjang isu, setiap kali kita membeli selai seluar Levi's, kita telah mendana kepada 4,000 pelajar Yahudi mendapat beasiswa pendidikan kerana setiap untung Levi's 11% dimasukkan kepada yayasan Yahudi yang ditubuhkan oleh Levi Strauss 2 tahun selepas Levi Strauss berjaya. Jadi kau kena ingat, kalau kita nak panjangkan cerita, beli selai Levi's ni, Yahudi boleh masuk universiti. Kerana dalam perjanjian Levi Strauss apabila dia menjadi kaya, dia diminta menubuhkan universiti di San Francisco. Levi Strauss kata, aku bagi duit untuk tubuhkan universiti ni. Masa tu untuk membina universiti hanya memerlukan RM800,000 je. Tapi dengan syarat 45 Yahudi mendapat standard kuota ke dalam universiti ini dengan pemilihan aku. Dan benda itu kekal sampai sekarang. Di mana Levi's adalah penaja utama kepada beasiswa 4,000 pelajar Yahudi di Amerika untuk meneruskan pendidikan, masuk ke universiti dengan menggunakan beasiswa, hasil keuntungan Levi's. Jadi kalau nak tarik rata-rata, tuan-tuan tak payah pakai seluar. Sebab semua benda akan jadi isu. Semua benda akan jadi Yahudi. Itu nasihat saya, saya bukan marah tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kita tak berapa tahu lah satu-satu benda, kita jangan terkam je. Terkam, cakap. Saya cerita kat tuan-tuan kan, ayam hanya berkokok bila dia ada telur. Itu je. Jadi janganlah saudara berkekok, saudara lagi tekuk teruk pada ayam. Hasilnya tak ada berkokok lebih. Saya ni bukanlah tak boleh terima pandangan. Tapi pandangan dengan cakap bodoh ni dua benda yang berbeza. Saya tak kesian pasal bila cakap bodoh tu tak ada apa-apa masalah. Dia je lah yang nampak bodoh kat situ. Okey, saya tak berapa panjang cerita, saya nak berniaga sekarang. Tak ada soalan lagi